Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu pada hari ini? Okay, cikgu harapkan semuanya sihat-sihat dan sentiasa ceria. So, macam mana hari ini? Dah sedia ke nak belajar tajuk kita seterusnya? Okay, hari ini kita akan belajar tentang tajuk seni lukisan. So, apa yang kamu akan ketahui ataupun apa yang kamu dapat daripada tajuk ini? Okay, pertama kamu akan tahu tentang sejarah seni lukisan. Kemudian kita akan ketahui aliran-aliran yang ada dalam seni lukisan. Juga kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh seni lukisan. Okey, dengan tidak melengahkan masa, jom kita tengok slide yang telah cikgu sediakan. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dulu cikgu punya channel. Okey, untuk apa? Untuk mendapatkan info-info yang terkini yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan seni visual KSSM. Okey, jom kita tengok tajuk yang seterusnya, iaitu seni lukisan. Okey, tengok tak? Okey, dapat tengok. Okey, dalam buku teks kamu ada ya. Okey, kita baca sama-sama. Sejarah seni lukisan ni menerangkumi semua budaya yang mewakili tradisi seni visual. Sehingga awal abad ke-14, seni lukisan tertumpu pada hal-hal berkaitan representasi keagamaan, mitologi dan kehidupan harian. Okey, namun gaya abstrak dan konseptual kini lebih diterima secara umum. Okey, so cikgu tak nak baca kat bawah tu sebab kita akan kupas satu-satu menggunakan slide yang telah cikgu sediakan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok persepsi seni. Perkembangan pesat seni lukisan di barat pada abad ke-14 hingga abad ke-19 telah mewujudkan pelbagai aliran dan gaya dalam bidang ini. Okey, perkembangan ini juga telah melahirkan pelukis-pelukis terkenal dengan karya yang hebat. Berikut adalah antara aliran gaya pelukis dan juga karya yang merangkumi zaman Renaissance, Baroque, Rococo, Neoclassicism, Romanticism, Naturalism, Realism dan juga Impressionism. Okey, kalau cikgu salah sebut, cikgu minta maaf ya. Okey, seterusnya. Okey, cikgu dah permudahkan untuk kita mengenali aliran-aliran ini dengan cikgu dah tulis tajuk-tajuk tu. Okey, topik-topik tu. Okey, kita tengok pada aliran pertama, kita akan belajar tentang zaman Renaissance ataupun aliran Renaissance. Yang kedua adalah aliran Baroque, yang ketiga aliran Rococo, yang keempat aliran Neoclassicism dan juga yang kelima aliran Romanticism dan juga Naturalism. Okey, seterusnya kita akan pelajari tentang aliran Realism dan yang terakhir sekali kita akan pelajari tentang aliran Impressionism. Okey, kalau salah, I'm sorry. I try my best. Okey, kita tengok pada aliran yang pertama, iaitu aliran Renaissance. Okey, kita kena ketahui dulu apakah istilah ataupun definisi Renaissance tu. Okey, istilah Renaissance bermaksud kelahiran semula. Okay, iaitu mengembalikan kegemilangan zaman klasik terutama dalam bidang seni. Aliran Renaissance ini bermula di Florence, Itali pada abad ke-14 dan berakhir pada abad ke-17. Okey. Gini semua maklumat ni ada dalam buku teks kamu, cuma cikgu dah susun atur untuk kesenangan kamu nak ingat. Okey. Tapi terpulang pada kamulah. Okey. Seterusnya kita tengok kebanyakan karya lukisan yang dihasilkan menggunakan media pen, dakwat, kapur, arang dan pastel atau gabungan berus dan juga pen. Okey, kalau kita tengok media-media yang digunakan ni, kita boleh simpulkan bahawa pada zaman ini mereka menggunakan media kering. Okey, antara pelukis yang terkenal aliran ini adalah Raphael, Titian, Giorgio. Okey, nanti kita akan kupas satu-satulah ya. Okey, selain itu, pelbagai teknik digunakan dalam penghasilan karya aliran ini seperti garisan selari. Kita dah belajar. Masa kita kata tingkat 1 dah belajar KSSM, bahasa seni visual kan. Kita dah belajar tentang garisan, rupa, bentuk, ruang kan. Dalam garisan tu sendiri ada banyak jenis. Ada banyak teknik. Untuk aliran ini, Renaissance ini, mereka menggunakan garisan selari, hatching, silang pakah, cross hatching dan juga teknik gosokan. Okey, pelukis menggunakan satah yang jelas pada latar belakang dan garisan menegak. Setiap figura diletakkan secara berasingan dengan menggunakan komposisi yang bersifat dinamik. Kebanyakan karya aliran ini menggambarkan portret dan figura manusia serta latar belakang berbentuk realistik.
Okey, tema yang menjadi pilihan pada zaman Renaissance ni, aliran Renaissance ni ialah tema keagamaan, mitologi dan juga tentang sejarah. Okey, so kita nak berkenalan pula dengan tokoh-tokoh dalam aliran Renaissance. Yang pertama adalah Raphael. Siapakah Raphael ni? Raphael ni dia dilahirkan pada 26 Mac 1483 di Urbina, Itali. Orang Itali Raphael ni. Okey, boleh baca lebih lagi dalam buku teks ya. Okey, nama penuh beliau ialah Raffaello Sanzio da Urbina. Kalau salah, cik minta maaf. Okey, karya beliau dikagumi kerana kejelasan bentuk dan gambaran tentang idealism. Okey, idealism. Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Head of an Apostle. Okey, yang kat sebelah tu. Okey, itu adalah apa tu? Itu adalah karya Raphael. So seterusnya, tokoh yang kedua dalam bidang Renaissance ialah Titian. Siapa pula Titian ni? Okey, Titian ni dilahirkan pada tahun 1488 di Venice, Itali. Okey, nama penuh beliau ialah Tiziano Veselio. Okey, contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Portrait of a Young Woman pada 1515. Okey, yang sebelah tu. Okey, seterusnya pelukis yang ketiga, Giorgio Vasari, dilahirkan pada 30 Julai. Birthday siapa 30 Julai ni? Okey, pandai lukis ni. Okey, pada tahun 1511 di Arezzo, Florence, Itali. Selain menjadi penulis, pelukis dan arkitek yang terkenal. Okey, Giorgio ni arkitek ya. Okey, beliau juga dikenali sebagai sejarawan seni yang pertama. Okey, maksudnya bila sebut sejarawan seni yang pertama ni seorang yang sangat dikagumi. Okey, sebab tu dia dipanggil sejarawan seni. Okey, contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Concordia dan juga The Annunciation pada 1545. Itu contoh sebelah tu. Yang sebelah tu adalah contoh lukisan dia. So, kita pergi pada aliran yang berikutnya iaitu aliran Barok pada tahun 1600. Okey, lukisan aliran ini berbentuk realistik dan memberikan penekanan kepada bentuk semula jadi, jalinan, warna, cahaya serta ruang. Tengok dia menggunakan bahasa seni visual, dia menggunakan asas-asas seni reka. Okey, imej-imej yang jelas dan dramatik digunakan tetapi tidak terlalu terperinci. Okey, maksudnya dia menggunakan imej yang jelas dan dramatik tapi tak begitu detail lah, tak begitu nampak terlalu detail. Okey, media yang biasa digunakan ialah kapur merah, kapur hitam, pen dan juga dawat. Masih lagi menggunakan media kering. Okey, kita tengok karya lukisan aliran Barok ni mempunyai hubungan rapat antara pelukis dan hal benda yang dilukis. Okey, ada kaitan antara pelukis tu sendiri dengan apa yang dilukis. Okey, karya yang dihasilkan tu ada kaitan. Hal benda atau potret menampilkan pengalaman dan membangkitkan emosi serta keterujaan pelukis. Maksudnya apa yang dilukis tu membuatkan dia akan rasa teruja ataupun dia akan mengenang semula ataupun memori dia orang emosi, menggunakan emosi masa dia menghasilkan karya tu. Sebab itulah dia kata ada kaitan antara karya dan juga pelukis. Okey, kita akan kenali contoh-contoh tokoh-tokoh karya dalam bidang ni selepas ni. Okey, tema yang kerap ditonjolkan berkait rapat dengan keagamaan, sejarah, alegori dan potret tokoh-tokoh dalam kehidupan mereka. Selain itu, pemandangan landscape dan kehidupan juga menjadi pilihan pelukis. Okey, kita tengok seterusnya. Ini adalah tokoh-tokoh dalam aliran Barok. Yang pertama adalah Peter Paul Rubens. Okey, siapa dia ni? Okey, beliau dilahirkan pada 28 Jun 1577 di Jerman. Karya beliau banyak menggambarkan hal perkara atau hal benda yang berkaitan dengan kanak-kanak. Peter Paul ni banyak karya dia berdasarkan atau berunsurkan kanak-kanak. Ada potret, haiwan dan juga landscape yang cukup indah. Itu Peter Paul Rubens, iaitu tokoh dalam aliran Barok. Okey, contoh karya beliau yang terkenal ialah Nicholas Rubens wearing a coral necklace. Okey, tengok gambar tu sebelah tu, itu adalah karya Peter Paul Rubens. Okey, seterusnya tokoh yang ketiga dalam aliran Barok ini ialah Diego Velázquez. Okey, dilahirkan pada tahun 1559 di Spanyol. Beliau dianggap pelukis yang terpenting pada zaman keemasan Spanyol. Sebab apa? Sebab pada zaman tu Diego ni banyak menggunakan
potret-potret. Dia banyak menghasilkan potret-potret untuk kenangan lah. Okey. Contoh lukisan beliau ialah Portrait of the Gaspar de Borja. Yang sebelah tu. Itu antara contoh potret yang dihasilkan oleh Degas. Okey. Seterusnya Rembrandt van Rijn. Siapa dia ni? Dia pun juga melukis potret. Tengok sebelah tu adalah karya Rembrandt ya. Beliau dilahirkan pada 15 Julai 1606 di Belanda. Okey, siapa lahir tahun 1506? 1506 tak ada kan? Yang lahir tahun 15 Julai. Yang lahir pada 15 Julai. Mesti seorang yang kreatif macam Rembrandt. Okey, beliau ini adalah salah seorang pelukis yang lahir pada zaman keemasan Belanda. Okey, Rembrandt ni dia banyak melukis tentang berunsurkan keagamaan ya, keagamaan dia yang menjadi tema utama lukisan dia. Okey, di samping portrait, landscape dan juga lukisan naratif. Okey, seterusnya kita pergi ke aliran yang ketiga, iaitu aliran Rokoko. Aliran Rokoko ni adalah pada tahun 1710. Okey, apa yang ada dalam lukisan ataupun aliran Rokoko ni? Okey, karya lukisan ini menggunakan unsur seni yang bertindih-tindih. Dia bertindih-tindih. Penekanan dibuat untuk menyeimbangkan antara bentuk, garisan, jalinan dan cahaya juga warna. Media yang digunakan adalah seperti pastel, kapur dan juga arang. Masih lagi menggunakan media kering. Okey, teknik yang digunakan pula ialah garisan selari, hatching, silang pangkah, cross hatching dan juga teknik gosokan. Okey, sama je kan? Okey. Pada zaman ini, pada aliran ini, pelukis gemar menggunakan warna yang lembut dan kurang memberi tumpuan kepada aspek latar belakang karya. Okey, seterusnya kita lihat aliran Rokoko ni mula muncul di Perancis pada awal abad ke-18. Saiz karya yang dihasilkan pada zaman ini lebih kecil. Okey, pada zaman Rokoko ni saiz karya dia kecil-kecil. Okey, pelukis zaman ni yang terkenal ialah Francois Boucher, Louis Jean Francois. Banyak nama-nama yang susah nak disebut ni. Maklumlah kita ni orang Malaysia kan. Nanti kena kecam pula cikgu. Okey, tema yang digunakan lebih ringan berbanding dengan aliran sebelumnya. Lukisan, potret, pemandangan dan kehidupan harian khususnya berkaitan dengan golongan bangsawan menjadi tumpuan pelukis pada era ini. Kena ingat satu je, Rokoko ni pada masa ni dia banyak melukis atau berkarya berkaitan dengan golongan bangsawan. Okey, contoh ataupun tokoh pelukis pada aliran Rokoko ni siapa Okey, yang pertama adalah Francois Boucher. Tak tahulah ejaan sebutan cikgu tu betul ke salah ya. Okey, Francois ni dilahirkan pada 29 September 1703 di Paris, Perancis. Beliau dianggap pelukis paling terkenal pada abad ke-18 sebab banyak menghasilkan lukisan idealistik dan juga dekoratif. Okey, contoh lukisan ni yang terkenal ialah Young Country Girl Dancing. Okey, tengok yang sebelah tu. Itu adalah karya tokoh Francois Boucher. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua adalah tokoh Louis Jean. Okey, dia ni dilahirkan pada 21 Januari 1725 di Paris, Perancis. Beliau juga dikenali dengan nama nak sebut apa tu? Langrand de Elder. Okey, beliau pernah memenangi anugerah The Grand Prix de Rome untuk karya catatan pada tahun 1749. Okey, kat sebelah tu adalah contoh karya beliau. Dan kita tengok pelukis dan karya seterusnya iaitu Thomas Gainsborough. Dilahirkan pada 14 Mei 1727 di Sudbury, England. Dilahirkan England. Okay, contoh lukisan yang terkenal adalah A Lady Walking in the Garden with a Child pada 1785. Tengok contoh gambar tu, itu contoh karya beliau. Okey. Beliau merupakan salah seorang pengasas Royal Academy di London. Okey, seterusnya kita pergi kepada aliran yang keempat. Okey, kita tengok aliran yang keempat. Apakah aliran yang keempat ni? Aliran yang keempat ni ialah pada tahun 1740 atau dikenali sebagai aliran Neoclassicism. Okey, aliran ini mempunyai komposisi yang diasaskan oleh pelbagai garisan. Garisan tersebut dihasilkan secara terperinci atau secara kasar yang menampakkan garis-garis bersih, jelas dan juga
tepat. Okey, maksudnya zaman neoklasisisme ni dia banyak menggunakan unsur-unsur garisan. Okey, media yang digunakan adalah seperti pastel, kapur, arang, pen dan juga dawat. Okey, majoriti daripada 1 hingga 4 aliran ni masih menggunakan media kering. Okey, teknik yang biasa digunakan ialah garisan selari, silang pangkah dan gurisan dan juga gosokan. Okey, apa yang terkandung dalam aliran ni? Okey, aliran neoklasisisme ni adalah aliran utama seni visual di Eropah pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Aliran ini mendasari usaha untuk mempertingkatkan moral dan menyemarakkan sikap patriotik di kalangan rakyat. Mereka cuba menghidupkan kembali kegemilangan era klasik melalui mata pelajaran sejarah, hikayat Rom dan juga hikayat Yunani. Okey, pelukis-pelukis aliran ini yang terkenal ialah Anton Raphael Mengs, Joseph Wright dan juga Anton Jean Gros. Okey, kandungan karya aliran ini lebih memberi tumpuan kepada bentuk figura manusia yang ideal. Okey, pelukis gemar menggemarkan sejarah dan pakaian klasik, okey, iaitu Yunani kuno walaupun mereka berada pada abad ke-18. Okey, ini adalah tokoh-tokoh dalam aliran neoklasisisme. Yang pertama, Anton Raphael Mengs. Okey, siapakah beliau? Okey, beliau dilahirkan pada 22 Mac tahun 1728 di Bohemia. Beliau terkenal sebagai pelukis dan aktif berkarya di Dresden, Rom dan Madrid. Okey, contoh lukisan beliau yang terkenal ialah self portrait. Boleh tengok contoh kat sebelah tu. Okey, inilah Anton Raphael Mengs. Dan seterusnya, tokoh yang berikutnya dalam bidang neoklasisisme ni ialah Joseph Wright. Siapakah dia? Beliau dilahirkan pada 3 September 1734 di Derby, England. Orang England. Beliau terkenal sebagai pelukis portrait dan juga landscape. Okay, contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Self Portrait 1765. Okay, tengok contoh sebelah tu adalah karya Joseph Wright. Okay, seterusnya Anthony Jean Gros. Tengok tu, lukisan dia masih lagi berkisah tentang portrait. Pada aliran neoklasisisme ni mereka banyak menghasilkan karya-karya berbentuk portrait. Okey, Anthony dilahirkan pada 16 Mac 1771 di Paris, Perancis. Karyanya banyak bertemakan tentang sejarah. Okey, contoh-contoh karya beliau ada kat situ, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. So, kita tengok aliran yang berikutnya. Kita dah belajar 4 aliran. Kita masuk aliran yang kelima iaitu romantism. Romantis tu kita dah tahu, romantik. Okey, aliran seni romantism ni memberi tumpuan kepada emosi dan suasana termasuk kerohanian, imajinasi, misteri dan juga semangat. Okey, hal bendanya berbeza-beza termasuk landscape ada, agama ada, revolusi ada dan juga keindahan yang tenang serta damai. Okey, media yang digunakan seperti pastel, kapur, arang, pen dan juga dakwat. Sama je dengan aliran yang pertama, kedua dan tiga dan keempat tadi. Okey, teknik yang digunakan ialah garisan selari, hatching, silang pangkah, cross hatching dan juga teknik gosokan. Okey, mari kita tengok apa yang terkandung dalam aliran romantism ini. Okey, dia muncul di Eropah pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Karya aliran ini menampilkan lukisan yang bersifat romantik seperti sebuah tragedi, sejarah dan pemandangan alam semula jadi. Okey, pelukis-pelukis terkenal aliran ini ialah Francisco Goya, William Blake dan juga Caspar David Friedrich. Kebanyakan bentuk lukisan aliran ini dihasilkan melalui idea dalaman. Pelukis lebih cenderung kepada sesuatu yang ideal, bukannya nyata. Okey, kita tengok tema pula. Tema aliran tema karya dalam aliran romantism ini dihasilkan lebih fokus kepada kesengsaraan, pemerintahan diraja dan juga kejatuhan gereja. Okey, kita tengok contoh-contoh ataupun tokoh-tokoh pelukis juga karya beliau. Okey, yang pertama ialah Francisco Goya. Okey, Francisco ni dilahirkan pada 30 Mac 1746 di Aragon, Spanyol. Beliau dianggap sebagai pelukis penting aliran ini pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Girl Listening to a Guitar pada 1797 sehingga 1799. Tengok, itu adalah contoh karya Francisco Goya. Seterusnya, Caspar David. Okey, dilahirkan pada 5 September 1774 di
di Jerman. Beliau dianggap sebagai salah seorang pelukis Jerman yang sangat penting pada generasinya. Okey, contoh lukisan yang terkenal ialah Self Portrait as a Young Man. Tengok, itu adalah contoh karya Caspar David. Dan tokoh yang seterusnya ialah William Blake. Okey, dilahirkan pada 28 November 1757. 28 November ni macam cikgu ingat something. Cikgu punya anniversary. Okey, William ni diakui sebagai penyumbang dalam bidang sastra dan juga seni. Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Job's Complaint pada 1786. Tengok tu contoh karya beliau. Okey, penat kan? Kita ada 2 lagi. Okey, selepasnya ada 2 lagi aliran yang kita nak belajar. Okey, kita teruskan dengan aliran yang ke-6, iaitu aliran naturalism. Okey, gaya aliran ini lebih menekankan seni lukisan berbentuk imitasi, iaitu peniruan. Kalau kamu dengar perkataan imitasi, maksudnya adalah peniruan. Okey, dengan meniru alam semula jadi dan bentuk dan manusia setempat yang mungkin. Hasil karya mereka seolah-olah seperti gambar foto. Okey, media yang digunakan ialah seperti pensel, pastel, kapur, aram pen dan juga dakwat. Okey, masa ni dah ada sedikit dakwat. Teknik yang biasa digunakan masih sama, iaitu selari, silang pangkah dan juga gosokan. Okey, aliran ini bermula pada awal abad ke-19. Kebanyakan aliran ini ialah lukisan landscape. Tapi walaupun karya tersebut menggambarkan figura manusia, namun fokusnya ialah pemandangan semula jadi yang mengelilingi figura tersebut. Maksudnya lukisan pada zaman tu dia ada figura manusia dengan landscape, tapi fokusnya lebih kepada landscape tersebut. Okey, contoh pelukis aliran ini adalah John Constable, Jules Bastien Lepage dan juga Christian William Ehlers. Kebanyakan lukisan ini bertemakan alam semula jadi. Okey, pelukis lebih mementingkan teknik dalam penghasilan sesuatu lukisan berbanding dengan hal benda yang dilukis. Mari kita tengok tokoh-tokoh dalam aliran ini. Okey, yang pertama, tengok tu. Handsome tu, nama dia John Constable. Okey, dilahirkan pada 11 Jun 1776 di England. Okey, beliau merupakan pelukis landscape yang terkenal. Tengok contoh karya beliau yang sebelah tu. Okey, seterusnya kita berkenalan dengan tokoh yang kedua, iaitu Jules Bastien Lepage pada 1848 hingga 1884. Okey, beliau dilahirkan pada 1 November 1848 di Perancis. Kemunculan beliau dikaitkan dengan permulaan aliran naturalism. Okey, pada tahun 1879 beliau menerima anugerah Legion of Honor pada tahun 1883 dan menerima anugerah Knight of the Order of Leopard. Banyaknya anugerah dia. Okey, ni adalah Jules Bastien Lepage. Okey, seterusnya banyak tokoh-tokohnya, ramai tokoh. Okey, yang seterusnya adalah Christian Wilhelm Ehlers pada 1857 sehingga 1915. Itu contoh karya beliau kat sebelah tu, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, Christian ni dilahirkan pada 6 Ogos 1857. 6 Ogos. Patutlah cikgu kreatif. Cikgu 9 Ogos. Perasan sekejap. Okey, tengok contoh yang dihasilkan beliau. Ada terkenal ialah Beatrice Close. Okey, tengok kat sebelah tu ada contoh dia. Kebanyakan lukisan dia bertemakan potret, peristiwa seharian dan juga catatan tentang perjalanannya. Okey, kita pergi ke aliran yang ketujuh. Okey, aliran yang ketujuh adalah realism. Lukisan yang dihasilkan merupakan gambaran sebenar alam semula jadi. Sebab itulah kalau kamu dengar selalu perkataan realism, real kan. Maksudnya apa? Itu adalah gambaran sebenar, real, nampak sebenar. Okey, manusia tanpa tokoh tambah. Maksudnya apa yang dilihat oleh manusia dia terus draw, dia terus buat karya, buat painting, tak ada tokoh tambah. Apa yang dilihat, yang itulah dia lukis. Sebab tu dipanggil aliran realism. Okey, masih lagi menggunakan pastel, kapur, aram, pen dan juga dakwat. Teknik yang digunakan masih sama, iaitu garisan selari, silang pangkah, cross hatching dan juga gosokan. Okey, aliran realism ialah gerakan artistik yang bermula di Perancis pada pertengahan abad ke-19 hingga akhir abad ke-19. Selepas revolusi 1848, aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap prinsip-prinsip neoklasisisme dan romantisme. Contoh pelukis aliran ini ialah Jean-Baptiste Camille Corot,
Edward Manet, James Jacobs, Joseph Tissot dan juga Hannah Romer. Okay, kalau perkataan ataupun salah sebutan, cikgu minta maaf. Okay. Kebanyakan pelukis aliran ini menampilkan lukisan bentuk representasi landscape dan kehidupan sebenar. Mereka menggambarkan hal benda yang wujud dalam kehidupan. Terdapat juga hasil karya yang berbentuk sindiran. Tengok, zaman tu pun dah ada bentuk sindiran, tapi dalam bentuk menghasilkan karya. Okay? Kenapa dia menghasilkan karya berbentuk sindiran? Tujuan dia untuk memberi kesedaran politik dan sosial kepada masyarakat. Okey, ini adalah tokoh-tokoh pelukis dan juga karya. Okey, Jean-Baptiste Camille Corot. Okey, dilahirkan pada 16 Julai 1796 di Perancis. Beliau juga pernah memenangi Prix de Rome untuk lukisan beliau bertajuk Study of the Big Tree. Okey, itu contoh karya beliau lah. Okey, lukisan yang lainnya banyak lagi. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, tokoh yang berikutnya adalah Edward Manet. Okey, dilahirkan pada 23 Januari tahun 1832 di Perancis. Ramai karya-karya ataupun tokoh-tokoh yang berasal daripada Perancis. Okey, sebab itulah bila ada sesiapa yang berpeluang, yang ada kata duit lebih kan, pergilah berkunjung ke Perancis. Okey, berdasarkan pengamatan dan juga perkongsian pengalaman kawan-kawan cikgu, banyak mengatakan kat Perancis ni banyak hasil-hasil seni. Sebab orang-orang Perancis ni sangat mengagungkan kesenian. Banyak arca kat sana, banyak pameran galeri kat sana. Jadi cikgu pun bercita-cita lah suatu ketika nanti jika cikgu ditakdirkan mendapat sumber kewangan yang lebih, ada peluang dan ruang, cikgu akan pergi ke Perancis. Okey, cikgu pun nak tengok karya-karya yang ada kat sana. Okey, Edward Manet ni memilih hal benda berdasarkan peristiwa dan keadaan semasa untuk karyanya. Beliau terlibat dalam pameran yang dianjurkan oleh Galeri Martinet. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah James Jacobs Joseph Tissot. Tissot. Macam jam kan, jenama jam Tissot. Mungkinkah dia? Mungkinkah dia? Okey, seterusnya kita pergi tengok lukisan beliau. Okey, lukisan beliau yang lain ialah Transept of the Mosque of the Al-Aqsa. Okey, ada kat sebelah tu adalah contoh karya beliau. Okey. Yes, akhirnya sampai ke tajuk akhir. Cikgu dah penat sebenarnya. Okey, aliran yang terakhir adalah aliran Impressionism. Okey, pelukis aliran ini memberi fokus kepada cahaya dan kesan objek yang dilihat. Mereka sangat teliti berkaitan dengan pantulan cahaya diterapkan dalam lukisan. Media yang digunakan seperti pensel, pastel, kapur arang, pen dan dakwat. Teknik yang sering digunakan ialah garisan selari, hatching, silang pangkah dan juga gosokan. Okey, aliran Impressionism ini adalah satu aliran seni yang terpenting menjelang abad ke-19. Lahir daripada sekumpulan pelukis muda di Paris pada tahun 1860-an. Pada pertengahan abad ke-19, easel yang terlebih terkenali sebagai French box easel telah dicipta. Easel tu tempat yang letak painting tu. Kaki tiga tu letak painting kita. Itulah easel. Jangan tak tahu. Okey. Oleh itu, kebanyakan karya aliran ini dihasilkan di luar bangunan atau di kawasan terbuka. Okey, pelukis-pelukis penting aliran ini adalah Camille Pissarro, Edgar Degas dan Mary Cassatt. Okey, hasil karya lukisan aliran ini umumnya menekankan hal benda yang melibatkan landscape dan figura manusia. Landscape Impressionism ini banyak menggambarkan gaya hidup moden seharian. Okey, ini adalah tokoh-tokoh dalam aliran Impressionism. Okey, Camille Pissarro. Tengok, itu adalah contoh karya beliau. Okey, lebih lanjut boleh baca dalam buku teks kamu. Okey, seterusnya Edgar Degas. Okey, dilahirkan pada 19 Julai 1834 di Paris, Perancis. Okey, masih lagi orang Perancis. Okey, nama penuh beliau ialah Hilary German Edgar Degas. Okey, terkenal dalam bidang lukisan, catatan, cetakan dan juga arca. Contoh karya beliau tengok kat sebelah tu. Okey, seterusnya Mary Cassatt. Okey, dilahirkan pada 22 Mei 1844 di mana tu? Amerika Syarikat. Hal benda menjadi pilihannya adalah ibu dan anak serta wanita. Nama pun perempuan. Dari tadi cikgu baca semua tokohnya lelaki, ada juga perempuan. Okey, pelukis wanita yang menonjol pada akhir abad ke-19. Dia
antara pelukis wanita yang paling menonjol. Okey, tu karya sebelah tu. So kalau ada soalan yang berkaitan dengan pelukis pada zaman aliran impressionism ni, okey, kalau ditanya tentang wanita dan kanak-kanak, jawapan dia Mary Cassatt. Okey, dah habis. So sekarang ni cikgu sekadar nak berkongsi ulang kaji semula. Ulang kaji semula. Tadi dalam banyak part daripada aliran pertama hinggalah aliran ke-8 banyak menyebut tentang teknik hatching, cross hatching, blending, rendering. Okey, ini adalah yang kita dah belajar sebelum ni. Hatching tu garisan selari, cross hatching tu adalah silang pangkah, blending tu adalah gosokan, rendering tu adalah apa? Rendering adalah kita panggil apa yang rendering? Cikgu dah biasa cakap BI, lupa dalam rendering dalam bahasa Melayu apa dia. Okey, teknik rendering. Okey, kemudian sebelah tu teknik ada garisan serabut, ada kontur, tapi kita dah belajar semua. Inilah yang dikatakan teknik-teknik yang digunakan dalam penghasilan karya-karya daripada aliran yang pertama sehinggalah aliran yang ke-8. So seterusnya macam biasalah, dah belajar, dah dapat notanya, kena buat latihan. Jadi kamu buka muka surat 42, okey, tengok dalam muka surat 42 dalam buku teks kamu perlu buat melengkapkan latihan formatif ini. Okey, buat perbandingan antara dua aliran seni lukisan ini menggunakan peta pemikiran yang telah cikgu sediakan dalam buku teks itulah. Okey, iaitu kita nak tengok perbezaan dan perbandingan antara aliran rokoko dan juga aliran romantisme. Okey, buat bentuk carta bentuk peta pemikiran ni, buat cantik-cantik, kemas-kemas, letak dalam buku nota kamu dan lengkapkan. Okey, so itu saja pada minggu ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe Cikgu Cu channel. Okey, sampai itu je lah hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jaga diri, jaga SOP. Bye. Assalamualaikum.